Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, di modul yang ke-8 ini saya akan menceritakan atau berkongsi dengan anda tentang kaedah penyediaan makanan yang lebih sihat. Okey, sebelum tu, kenapa kita kena menggunakan kaedah penyediaan makanan yang lebih sihat ni? Okey, pertama, kita dapat mengurangkan pengambilan lemak dalam makanan seharian kita. Okey, contohnya minyak masak atau margarin. Okey, seperti yang kita tahu, lemak ni dapat memberikan banyak kesan yang buruk untuk kita sekiranya kita makan secara berlebihan. Okey, contohnya ianya dapat meningkatkan kolesterol jahat dalam darah kita, dapat memberikan kita berat badan yang berlebihan untuk jangka masa yang panjang atau juga penyakit jantung. Sebenarnya, untuk penyediaan makanan yang sihat, kita tidak semestinya perlu mengeluarkan duit yang banyak atau memerlukan alatan masakan yang mahal. Okey, sebenarnya kita boleh menyediakan makanan yang sihat dengan teknik-teknik yang asas. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang cara-cara atau kaedah untuk penyediaan makanan yang lebih sihat. Yang pertama adalah rebus. Jadi, biasanya kita rebus menggunakan air. Kenapa rebus ni sihat? Rebus adalah kaedah yang sihat kerana kita tidak menggunakan minyak. Kalau ada minyak, biasanya dia akan terapung dekat lapisan yang atas. Jadi kita boleh ambil senduk dan buang saja. Yang kedua adalah kukus. Kukus ni adalah teknik menggunakan wap haba daripada air yang mendidih, dan seperti rebus, kukus juga tidak memerlukan minyak. Tambahan pula, tekstur, warna dan nutrien juga dapat dikekalkan. Dan yang ketiga adalah celur. Okay, teknik celur ni adalah teknik di mana kita memasak makanan di dalam air yang mendidih untuk jangka masa yang pendek, dan kemudian kita akan keluarkan dan letak di atas air yang mengalir untuk kita hentikan proses memasak. Okey, biasanya kita guna kaedah celur ni untuk sayur-sayuran kerana kita tidak mahu nutrien hilang semasa proses penyediaan. Okey, yang keempat adalah teknik bakar. Teknik bakar ni biasa kita menggunakan haba yang panas dalam jangka masa yang lama untuk proses memasak. Okey, biasanya kita gunakan ketuhar. Okey, dalam proses bakar ni biasanya makanan yang menggunakan bakar ni dia akan menjadi rangup dan wangi, dan sekiranya ada minyak dalam makanan tu, dia akan keluar semasa proses membakar. Okey, contohnya kalau kita nak ubah daripada kita goreng menggunakan minyak ataupun deep fry, kita boleh tukar kepada bakar. Contohnya kita nak bakar kentang, kita tak perlukan minyak dan ianya lebih sihat. Okey, yang kelima adalah tumis. Okey, biasanya tumis ni dipanggil stir fry dalam bahasa Inggeris. Teknik ini adalah sihat kerana dia hanya menggunakan sedikit minyak, dan teknik ini juga dapat mengekalkan rasa dan nutrien dalam masakan kita. Yang keenam adalah teknik panggang. Jadi macam mana teknik panggang ni? Okey, biasanya makanan ni akan dipanggang dengan api yang kuat dalam masa 5 ke 10 minit. Okey, kenapa teknik panggang ni dikatakan salah satu teknik yang sihat? Okey, kerana kita hanya menggunakan sedikit minyak untuk mengelakkan makanan terlekat kepada kuali ataupun periuk. Seterusnya saya akan berkongsi tentang tips semasa kita menyediakan makanan. Okey, yang pertama, sediakan makanan yang kurang garam atau rendah garam. Okey, sekiranya makanan tu tidak perlukan garam atau kandungan garam tidak berapa penting untuk sesuatu makanan, kita boleh gantikan garam dengan herba, rempah, bawang putih, jus lemon untuk kita bagi dia perisa. Seterusnya, kita boleh buang segala lemak yang ada pada protein kita yang kita boleh nampak, contohnya pada ayam atau pada daging, untuk kita kurangkan pengambilan lemak. Okey, seterusnya tips yang ketiga,
jangan masak sayur terlalu lama. Okey, kenapa kita tak boleh masak sayur ni terlalu lama? Okey, ini dapat mengurangkan nutrien yang ada dalam sayur tu. Jadi kita tak nak sayur yang kita masak tu kurang nutriennya. Okey, yang keempat, kita boleh gantikan santan kepada susu rendah lemak. Jadi kita dapatlah sedikit sebanyak kurangkan pengambilan lemak dalam makanan kita. Okey, kemudian kita boleh tukarkan air manis kepada air buah-buahan untuk kita kurangkan pengambilan gula.